apa pertama kali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua penonton Facebook rasmi Muzium Negara. Pada pagi ini kita akan bersiaran secara langsung dalam segmen Cerita at Muzium Negara. Dan Cerita at Muzium Negara ni merupakan satu program baru secara atas talian yang dilaksanakan oleh Muzium Negara bagi memberikan info-info dan juga maklumat-maklumat mengenai Muzium Negara, apa yang terkini dan apa yang akan berlaku di Muzium Negara pada masa ini dan juga akan datanglah. Dan pada pagi ini kita bertuah bersama-sama dengan Cerita at Muzium Negara adalah Puan Karen Loh, iaitu Ketua Sukarela Muzium. Dan Puan Karen Loh ni bersama-sama dengan Sukarela Muzium sejak tahun 2007. 2007 dan terlalu lamalah dengan Sukarela Muzium dan dia telah merupakan antara batch awal Sukarela Muzium ini. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut mengenai Sukarela Muzium, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang Sukarelawan Muzium. Apa itu Sukarelawan Muzium dan sejarah dia, berapa orang ahli dan sebagainya. Okey. So selamat pagi Encik Jamil. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya menceritakan tentang muzium muzium volunteer atau Sukarela Muzium. Okey. Kumpulan muzium volunteer atau Sukarela Muzium, kita panggil MV lah, lebih senang. Lebih senang, ya. betul. Ditubuh pada tahun 2006. Oh, 2006, lama. Ya, dah lama. Dengan 15 ahli. 15 ahli ini adalah dari negara Malaysia, Perancis dan UK, England. Oh, tu adalah ahli-ahli yang menganggotai yang pertama, yang 15 ahli tu. Yang first, yang 15 tu. Okey. Yep. Sekarang ni kalau Puan boleh ceritakan dalam 15 tu berapa orang yang masih kekal tak di ada sekolah? lagi. Oh, tinggal Puan. Oh, semua tak ada. Ya, tak ada. Saya batch nombor kedua. Okey. Saya seorang saja yang tinggal. Oh, batch kedua. Ya, Masa ya. batch kedua tu berapa orang yang ada? Tak, saya sendiri. Saya seorang saja. Oh, okey. Dan selepas daripada tu macam mana perkembangan Sukarela Muzium daripada 2006 sehingga kini? So saya menjadi Presiden Museum Volunteer MV sejak tahun 2010 atau 11. Okey. Dah lama lah. Dah lama lah. Sejak tu ahli kita pun dah Bertambah. Okay. Ini ada 180 ahli. 180 ahli daripada pelbagai negara. Ya. Okay. Sebanyaknya dari negara Malaysia. Okey. Kita pun ada dari negara Jepun, negara Korea, Perancis, UK dan lain-lain. China pun ada. Sebenarnya kalau kita menjadi Sukarela Muzium ni, apa Sukarela Muzium tu sebenarnya? Apa aktiviti, apa yang diorang boleh buat bila dah jadi Sukarela Muzium tu sendiri? Mungkin Puan boleh share dengan penonton yang berminat untuk jadi Sukarela Muzium? Yang pertama, kita adalah buat lawatan berpandu percuma untuk semua pelawat atau pelancong yang datang ke Muzium Negara. Okey. Lawatan berpandu percuma ini adalah dalam 4 bahasa, iaitu bahasa English, bahasa Jepun, Korea dan Perancis. So sebelum lockdown atau PKP tahun lepas, lawatan berpandu percuma kita adalah setiap hari dalam 4 bahasa, kecuali hari Ahad. Oh, okey. Maksudnya 4 bahasa, siapa-siapa ataupun pelawat yang datang ke Muzium Negara, dia orang boleh ikut lawatan berpandu tu. Setiap hari pukul 10 pagi. Dia orang kena datang ke Muzium Negara dan macam mana dia orang buat untuk dapatkan lawatan berpandu tu? Mesti kena tempah awal ke? Pada tiap-tiap hari pukul 10 pun ada pandu ahli kita di sana tunggu pelawat-pelawat. So kalau nak join bahasa English pun boleh, bahasa Jepun pun boleh. So boleh pilih lah. Boleh pilih lah. Tapi kalau contohnya ada SOP jugalah. Maksudnya bila kita buat lawatan berpandu mesti ada pencarakan dan sebagainya kan. Selain daripada lawatan berpandu, apa lagi aktiviti yang biasanya Sukarela Muzium dalam bidang pendidikan ada tak buat kerjasama juga dengan kolaborasi Muzium Negara dengan sekolah-sekolah antarabangsa ke untuk buat aktiviti? So selain daripada lawatan berpandu percuma, kita pun ada program latihan. So sebelum seorang boleh jadi pemandu volunteer pun mesti buat latihan. Latihan tu lama, 4 bulan. Oh, okey.
So kita mesti latih. Kalau mesti pass semualah latihan itu 4 bulan. Probation 1 tahun. Dan so itu program latihan setiap tahun yang kita akan jalankan. Oleh sukarelawan museum atau museum volunteer. Dan selain daripada itu, kita pun ada program fokus atau ceramah setiap bulan untuk ahli-ahli kita. So sekarang dah PKP. So kita ada ceramah macam webinar di atas talian Zoom lah. Ya. Selain daripada itu, kita ada program sekolah, ada kumpulan atau pasukan penyelidikan. Oh, ada juga yang buat research untuk sukarelawan museum. Jadi sebenarnya selain daripada tadilah yang Puan dah maklumkan dari segi pendidikan, dari segi aktiviti, apa lagi yang sukarelawan museum buat? Maksudnya dalam bidang penerbitan ataupun penyelidikan, apa sebenarnya yang dihasilkan oleh sukarelawan museum? Mungkin penonton nak tahu jugalah, kalau dah jadi sukarelawan museum, kalau contoh saya jadi sukarelawan museum, kalau saya tak berminat dalam bidang lawatan berpandu, mungkin saya boleh buat research. Boleh buat research. Tengok ada kita dari Jabatan Museum Malaysia ada terbit 2 buku dan 1 majalah. Ini yang pertama, buku ialah Malaysia Tapestry, diterbit pada tahun 2015. Dan selepas tu kita ada buat research tentang Cities of Melaka macam ini, diterbit pada tahun 2017. Dan tahun lepas kita ada majalah yang bertajuk Musings. So Musings ini ada setiap tahun untuk 5 tahun. Okey. Kalau dalam Malaysia Tapestry ni, apa konten dia Puan? Yang Puan boleh share sikit. Kalau ada orang berminat nak beli, macam mana? Apa yang rare yang dalam tu? Malaysia Tapestry ini adalah artikel-artikel tentang artifak di museum, budaya Malaysia. Kalau tak boleh datang ke museum kerana sekarang dah tutup, boleh membeli buku ini dan baca dulu. Okey. Sebenarnya buku ni dihasilkan oleh sukarelawan museum. Ya. Maksudnya In-house. Kalau in-house. Dan research tu dibantu juga oleh staf-staf museum dan sebagainya kan untuk kita laksanakan ni. Dan biasanya kalau nak buat research tu, berapa lama Puan ambil masa untuk buat research tu? I think tahap dengan artifak atau cerita macam buku Cities of Melaka ini, kita mengambil selama 2 tahun untuk terbitkan. Dalam bila buat research, mungkin Puan boleh cerita sikit pengalaman menarik masa buat buku ni semua di kalangan ni. Ada tak pengalaman-pengalaman yang masa buat research tu yang menyentuh hati Puan ke, ataupun Puan tak boleh lupa sekarang ni? Macam itulah. Mungkin dalam ni salah satu ni. Kerana tajuk ini Cities of Melaka. So ini buku ini tentang peranakan masyarakat Cities di Melaka. So kita biasa mesti pergi ke Melaka untuk buat research, untuk interview orang Citi, dan kita adalah join festival mereka. Tapi yang sad sedih sedikit kerana orang yang kita buat research kerjasama ialah orang Citi ini, nama Nada Rajan. Dan selepas buku ini diterbit, 1 bulan selepas tu dia dah meninggal. Puan, kalau saya nak tanyalah, kalau contoh ada penonton kita yang berminat nak join sukarelawan museum ni, macam mana dia nak, apa kriteria? Maksudnya kalau contoh saya layak ke jadi sukarelawan museum, umur dah 40, ada 50, umur sekolah rendah, apa syarat-syarat dia Puan yang ditetapkan untuk kita tengok untuk kita jadi sukarelawan museum ni? Tak ada syarat yang khusus. Tapi mesti umur 18 ke atas. Kerana habiskan sekolah dulu, Form 5 dulu, so boleh join 18 ke atas, dan mesti tahu guna komputer. Tapi macam mana kita akan step dia untuk menjadi seorang sukarelawan museum? Untuk menjadi seorang sukarelawan museum, sebagaimana makluman kita semua, dia orang mesti melalui isi borang, betul tak? Yes.
Setiap setiap tahun dalam bulan Mei kita akan ada satu macam coffee morning, information morning. Information pagi lah. informasi. Betul. Dan pagi itu kita akan memberilah maklumat macam mana boleh join museum volunteer kita. Okey. Akan ada interview ke Puan untuk join jadi sekolah museum ni kan? Mesti apa yang ni? Tak. Background pun tak semesti. So kalau you kalau you mesti ada passion dalam bidang sejarah. Itu yang lebih betul lah. Tapi maksudnya untuk jadi sekolah museum para penonton kita, masyarakat dekat luar mesti isi borang terlebih dahulu, bagi maklumat detail untuk menjadi seorang sekolah museum, dan kita akan ada interview. Macam mana dengan education, tak ada masalah ya? Tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh join. Ya. Macam mana pula untuk tu? Macam contoh kalau saya bekerja, macam mana latihan yang kita buat? Ada tak hari biasa ataupun hujung minggu? Ya. Kita ada tiap-tiap tahun ada latihan untuk weekday dan weekend. So kalau you kerja boleh join weekend kita tiap-tiap hari Sabtu. Okey, daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu Puan? Pukul 9 sampai 12.30. Pukul 9 sampai 12.30. So maksudnya kalau contoh saya jadi sekolah museum, saya kena datang pukul 9 pagi. Ya. Punch setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Untuk 4 bulan. Untuk 4 bulan tu tak boleh skip langsung. Tak, bolehlah skip 2 kali lah. Skip 2 kali. Maksimum 2 kali. Lepas tu kalau saya dah full, nanti akan diberikan sijil. Tapi probation dulu. Okey, probation. Mesti buat faham. pandu lawatan. Training ada, kita ada latihan dululah. Untuk mesti qualify. Mesti qualify baru boleh jadi sekolah museum lah kan. Kita ada high standard. Ya betul lah, untuk menjaga kualiti dan juga untuk dapatkan maklumat tu lah kan. Last sekali soalan saya Puan, saya nak tanya. Apa sebenarnya kalau macam contohlah masyarakat luar, dia nak tahu lebih lanjut mengenai sekolah museum. Mungkin sekolah museum ada media sosialnya, ada blognya. Mungkin Puan boleh share. Okey. Kalau siapa yang minat boleh layari laman web kita di www.museumvolunteers dengan S lah, jmm.com. Okey. Selain daripada saya rasa kita ada pautan di Jabatan Museum punya laman web kan. Email? Email boleh tulis kepada Museum Volunteers, MV JMM Queries QUERIES@gmail.com. Jadi maksudnya kalau siapa-siapa yang ada maklum nak tahu lebih lanjut, boleh terus email ataupun tengok dekat situ lah. Dekat laman web tersebut ada juga aktiviti-aktiviti yang pernah dilakukan oleh sekolah museum kan, artikel pun ada semua. Okey Puan. Tapi mesti nasihat, tahun ini kita tak akan ada program latihan. Kerana masih pandemik. Mungkin tahun depan. Alright, okey. Jadi kita akan teruskan dengan lawatan berpandu tu. Kalau museum, insya-Allah kalau museum buka dan keadaan mengizinkan, kita akan ada lagi lawatan berpandu. Jadi saya ingin mengucapkan lagi lah sekali lagi terima kasih kepada Puan Karen, Ketua Sukarela Museum, kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam program Cerita at Museum Negara ini. Jadi saya akhiri dengan hashtag Museum Negara, kita jaga kita, dan jom like social media Museum Negara. Sekian, terima kasih. Bye.